tu lebih daripada jaga kereta dia lagi. Ya. Kalau anak kecil nak bersikal dekat kereta kita tadi ni, dia akan marah. Jangan. Tungkang kereta kita, nyentuh handle bersikal, kena bercala, mati kita. Kalau kereta ni tak apalah kereta kita. Bercala ke bermana pun tak apa kereta kita. Ini kereta orang, wakil. Makna gitu. Jadi bila Allah wakil kita untuk mentadbir dan menguruskan dunia ini, memakmurkan dunia ini, maka kita tidak boleh mentadbir dan mengurus mengikut nafsu kita, mengikut selera kita, mengikut undang-undang yang kita rasa kita berselera. Tak boleh. Sebab ini bukan bumi kamu. Kamu hanya wakil. Habis kami nak urus macam mana? Nak tadbir macam mana? Kamu kena urus dan tadbir mengikut kehendak tuannya, mengikut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan perkataan lain, kita wajib bertadbir mengurus dunia ini mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini tanggungjawab kita. Yang ni memang ramai lah tuan-tuan. Siapa sangat yang nak cakap, nak tadbir negara ni berlandaskan kepada syariat Allah? Tak ada. Tak ada. Barangkali kita lah kot. Tapi lain dari kita tak ada siapa nak cakap. Tak ada. Malah diperkecilnya lagi, diperlekehnya lagi. Masing-masing nak tadbir, nak mengurus mengikut nafsu, mengikut undang-undang yang manusia buat. Walaupun ternyata undang-undang yang manusia buat itu tidak pernah berjaya untuk mengurangkan jenayah, tidak pernah berjaya untuk membawa ketenteraman dan keamanan dunia. Telah ternyata. Tapi mereka tidak juga mau tunduk dan patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala yang telah dijamin oleh Allah bahawa kalau kamu mentadbir dan mengukur mengikut Islam, mengikut syariat Allah, pastinya negara kamu akan menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang maju dan makmur dan mendapat keampunan Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak yakin. Orang Islam kita ramai yang tidak yakin. Pemimpin-pemimpin kita tidak yakin dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah tuan-tuan, matlamat hidup kita bukan setakat nak semaya, nak puasa, tapi kita diamanah. Sebab itu ulama-ulama dalam ayat yang menyebut bahawa innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan amanah. Para ulama bercakap mentafsir ayat ini. Yang dikatakan kamu itu siapa? Innallaha ya'murukum. Sesungguhnya Allah memerintah kamu. Kamu itu siapa? Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya Tafsir Al-Qurtubi, ulama besar, mengatakan kamu itu ditujukan khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan pemimpin-pemimpin selepas itu. Makna Allah tujukan seolah Allah kata sesungguhnya Allah menyuruh kamu hai Muhammad dan pemimpin-pemimpin selepas kamu supaya kamu tunaikan amanah dengan baik, dengan sepenuhnya. Tapi Imam At-Tabari, seorang ulama tafsir juga, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari mengatakan kamu tadi ammatul li jami'in nas, termasuk semua kita. Sama ada pemimpin, sama ada Nabi, sama ada sahabat Nabi, sama ada pemimpin, sama ada rakyat, seluruh manusia termasuk dalam kata tadi, kamu tadi. Artinya semua kita diperintah Allah supaya menunaikan amanah. Baik. Apa amanah? Amanah apa? Amanah ni banyak. Yang pertama, amanah kita, amanah
kita tunduk dan patuh. Amanah kita, diamanahkan kita supaya tunduk dan patuh kepada Allah. Itu yang pertama. Artinya kita diperintah Allah supaya tanggung amanah yang kita berjanji depan Allah dulu. Masa kita berada di alam arwah dulu, belum kita Tuhan jadikan kita jasad kita ni. Sebenarnya roh kita ni sudah dijadi sekian lama dah hidup di alam arwah. Macam kita kata Injil lah, jasad kita ni body, ya. Jadi enjin kita ni telah dicipta Allah lama dah. Bila kita dilahirkan, barulah Allah masukkan enjin ke dalam body kita ni. Masa kita di alam enjin dulu, alam arwah dulu, Tuhan dah tanya kita, alastu bi rabbikum, tidakkah aku Tuhan kamu? Apa kita jawab? Bala syahidna. Kita jawab. Saya jawab, roh tonton, roh kita seluruh dah jawab. Kita sudah berikrar depan Allah bahawa Allah lah Tuhan kami. Bala syahidna, bahkan kami naik saksi, kami jadi saksi, engkaulah Tuhan kami. Tapi bila roh itu dipasang ke bodi, lahir kita ke dunia, banyak manusia lupa janji dia dengan Allah. Sebab itulah Allah utuskan para anbiya, Allah utuskan para rasul, Allah turunkan kitab-kitabnya supaya memperingatkan manusia balik tentang janji yang dia telah buat dengan Allah Subhanahu wa taala dulu. Ini tuan. Ini yang Rasul-Rasul datang ni, nak memperingatkan balik kita. Itulah kita diberi Al-Quran, supaya dalam Quran itu sentiasa memperingatkan kita tentang janji kita dengan Allah. Ini amanah. Jadi ini amanah yang kita kena tunai. Amanah kita pikul. Dan amanah inilah, amanah kita ini, beriman dengan Allah inilah, tunduk dan patuh kepada syariat Allah inilah satu amanah yang besar, yang tidak bukit, bukau, langit dan bumi tidak sanggup menerimanya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ard wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Shadaqallahul azim. Kami, sebelum kami bentangkan amanah ini kepada manusia, kami telah bentangkan kepada langit dan bumi, bukit, bukau, gunung, ganang yang fizikalnya begitu hebat. Fa'abaina an yahmilnaha, saya tertinggal sikit tadi. Fa'abaina an yahmilnaha, semuanya tak sanggup. Wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan, akhirnya yang sanggup ialah insan, manusia. Jadi mau tidak mau, saya sudah sanggup, Tuan Imam sudah sanggup, Nazir sudah sanggup, tuan-tuan sudah sanggup, semua kita sudah sanggup. Mau tidak mau, kita kena tanggung amanah ini, sebab kita dah sanggup. Ya, ini amanah yang paling besar. Jadi amanah kita beriman dengan Allah. Baik, kata ulama, cukup beriman, cukup dah. Kita dah beriman semua? Tidak. Ada lagi lepas itu. Apa dia amanahnya? Amanah yang keduanya, apabila kita beriman, kita dituntut supaya kita sentiasa mempertingkatkan dan iman kita dan takwa kita kepada Allah. Ini kena. Artinya kita dituntut supaya sentiasa menambah ilmu Islam kita, menambah ilmu agama kita. Menjadi pengajian, sama ada cara normal atau tidak normal, sama ada cara formal atau tidak formal, ya, tak kira. Sebab itu dikatakan talabul ilmi utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, tuntutlah ilmu daripada buayan sampai ke liang lahat.
Tak ada noktahnya dalam mempertingkatkan iman dan takwa kita, dalam mempertingkatkan ilmu Islam kita, tak ada noktahnya. Selagi kita hayat di kandung badan, kita dituntut supaya dengan ilmu itu kita akan menambahkan iman dan takwa kita. Dengan ilmu itu akan menjadi suluh dan cahaya dalam kehidupan kita, supaya kita dapat berjalan dan bergerak dan bertindak di atas ilmu syariah yang betul. Itu mesti, itu amanah. Jadi orang yang tak mau mendalam agama ni, dia telah cuai satu amanah. Sebab itu mereka jahil. Bila mereka jahil, maka hidup mereka sentiasa terbabas, tersasar. Banyak yang dilakukan oleh umat Islam, oleh orang Melayu, berbagai-bagai. Jadi orang Melayu kita di Malaysia ni jadi hero. Hero apa? Hero Isak Dadah, hero Jinayah, hero Inu, hero ini. Tak apa. Itu saya juga selalu sebut, minta maaf lah. Tuan-tuan jangan sensitif, jangan marah. Saya mari, apa saya nak kata, saya kata. Saya tidak tujuan mari nak bodek tuan-tuan. Tuan-tuan nak marah-marah. Kalau nak marah tak payah panggil dah. Itu dia. Apa yang saya nak kata, saya kata. Sebab itu saya juga tidak bersetuju kalau ada orang yang hanya sibuk nak meningkatkan Melayu. Ini ada iklan segera. Kereta WSN 5445 diminta alih kerana menghalang laluan. WSN 5445. Kalau tuan tolong alih dulu, pergi alih dulu, masuk balik. Jangan alih-alih cabut lari terus. Masuk balik. InsyaAllah itu terhalang. Jadi susah juga ya. Orang nak lalu apa semua. Okey, baik, tak apa. Jadi kita balik itu. Sebab itu saya selalu, kalau kita duk berbangga dengan Melayu, apa ada pada Melayu? Melayu hebat ni bila dikait dengan Islam. Itu dia. Kalau Melayu saja, apa bezanya Melayu sebagai satu bangsa? Apa bezanya Melayu, Cina, India, bangsa Arab? Baik itu jahiliah dia. Ta'assub jahili ni ta'assub dengan bangsa. Kami orang Quraisy hebat. Kami kumpulan ini hebat. Ini apa ni? Ini bangsa Afrika, hitam, bibir mulut tebal, apa ni? Tak ada standar. Nabi kata la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bitaqwa. Tidak ada kelebihan antara orang Arab atau bukan Arab, melainkan dengan takwa. Benchmark kita takwa, iman kita. Itu yang menentukan status kita dalam Islam, bukan bangsa. Nabi tolak itu asalnya. Ya, jadi kita kalau duk Melayu tuan, pelekehkan oleh semua, kita saja yang hebat, pada hidup kita berselekeh, hidup kita tidak berpegang pada Islam, maka itu dianggap sebagai asabiyah jahiliyah. Ada tuan-tuan, baik itu kita nak angkat orang Melayu kita ni tak ada lain melainkan dengan kita berpegang teguh kepada Islam, maka insya-Allah Melayu akan jadi bangsa yang hebat, insya-Allah. Ya, sebab itu jangan jadi macam kita pergi jalan rumah orang di Kedah, duduk di kampung Pak Haji. Pak Haji kaya, masya-Allah, rumah besar, ya, pokok-pokok ni, kebun macam-macam ni keliling rumah ni. Orang kampung. Dia kata tak ada Pak Haji, tak ada apa pun. Tak ada apa. Ni tu pokok jambu, pokok buluh, pokok durian. Pokok nanas. Banyak macam-macam pokok ni. Dia kata bukan nak Pak Haji. Habis siapa? Tu pokok buluh siapa? Tidur dalam kampung Pak Haji ni. Tu buluh Jepun. Pokok durian kat 10 pokok tu durian siang. Sudah banyak. Nanas apa? Nanas Eropah. Itu bukan jambu clean. Betul juga Pak Haji ni. Habis Pak Haji ada apa?
Pak Haji ada baju lah, baju Melayu. Jadi kalau duk harap baju Melayu tu saja, lepas duk kata kami tuan, ngarut je tuan-tuan. Tak jadi apa, tu setakat ada baju tu Melayu, lepas tu duk berbangga, kita lah tuan. Ada orang gelak je tuan-tuan. Baik tu balik pada Islam. Balik pada Islam, kita boleh bangga. Saya Melayu Muslim yang berpegang kuat dengan Islam, kami status tinggi. Mau boleh. Setakat ada baju tu saya bangga lah tuan-tuan. Ini ya. Baik tu kita boleh. Tapi baik tu kita kena belajar. Banyak kita tengok gelagat-gelagat, cakap-cakap yang terbaik daripada orang Islam, yang terbaik daripada orang Melayu, menampakkan kejahilan dia terhadap Islam. Banyak, tak boleh sebut lah. Sahabat kita jadi hibur, kecoh, macam-macam, macam nak kiamat dunia, macam-macam jadi ni. Semua tu suara-suara yang terbit dan sumbang itu melambangkan kejahilan mereka terhadap ajaran Islam, syariah. Jadi ini sekadar apa? Kerana kita tidak mengisi dada kita dengan ilmu pengetahuan Islam yang cukup, kita cuai satu amanah kita. Baik itu kita kena belajar Islam ni cara mendalam, supaya kita tidak tersasul, supaya cakap-cakap kita tak menampakkan jahil kita. Kalau dalam syarat duk senyap aja, orang kata dia ni tak reti kot, sampai tak cakap langsung ni. Tapi bila cakap je, sah lah bodoh dia ni. Tu dia lah tu. Duk diam tu orang kata, bodoh kot dia ni, sampai tak cakap langsung. Tak tepuk cakap. Betul dah, memang bodoh pun. Pasal cakap tu tak kena pun, melelong kata ya. Macam ni. Banyak sekarang ni, ya, petua-petua yang mengarut, petua-petua yang mengatakan itu ini, padahal dia tak betul dengan ajaran Islam, menampakkan ke jalan mereka. Itu amanah. Tak berhenti takat tu tuan-tuan. Yang dikatakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanat tadi. Tetapi amanah seterusnya, pertama sekali kita beriman, kita mempersiapkan diri kita kan ilmu Islam yang cukup, mantap, mempertikatkan iman kita. Kemudian seterusnya kita kena mengajak orang lain, berdakwah orang lain supaya jadi macam kita juga. Tak boleh kita dalam Islam, kita tak boleh baik seorang-seorang. Aku baik sudah, orang lain kisahlah dia. Tak boleh. Saya baik seorang sudah, anak-anak ikut sekolah, nak jadi apa? Tak boleh. Betul, saya kadang-kadang saya tegur. Ni tuan-tuan, malam ni saya tegur ni. Malam ni. Satu kesilapan kita apa dia malam ni? Malam ni kesilapan jemaah kita. Alhamdulillah, saya puas hati jemaah tuan-tuan malam ni penuh masjid. Alhamdulillah, hebat ya. Tetapi kita boleh buat lebih hebat lagi kalau kita tahu tanggungjawab kita, bahawa amanah kita bukan kita jadi baik seorang, tapi kita kena tarik orang lain juga jadi baik macam kita. Sekurang-kurangnya anak keluarga kita. Malam ni malam Ahad, esok cuti, pejabat cuti, sekolah cuti, semua cuti. Tuan-tuan ada anak di rumah, yang 7 tahun, 8 tahun, mungkin yang dah besar-besar tak kira lah, tapi ada ramai yang masih ada anak di rumah 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun. Malam ni satu ceramah spesial, bukan ambil malam biasa. Tu dia tu, terbentang nama mai. Tak pernah main ni. Kenapa tuan-tuan tak boleh hajar anak di rumah tu malam ni ikut ayah? Tak mapi, tak boleh. Malam ni spesial punya ceramah, bukan kuliah maghrib biasa. Esok kita cuti, mari. Ni bagus ni, adik kita mari. Tengok ya, tu adik kita mari. Kalau tiap-tiap orang tuan-tuan ada anak-anak besar ni, adik besar ni, bawa mari, tak muat masjid malam ni. Ada isteri, bawa isteri lagi.
Saya tahu lembah Keramat ni banyak yang koin 2-3. Bawa mari. 2-3 anak bergaduh luar rumah. Masjid jangan bergaduh. Duduk sini. Penuh tuan-tuan. Sampai keluar. Hebat. Masjid As-Sabirin. Tapi sayangnya kita nak jadi baik seorang. Anak kita entah apa duk merapu dari rumah kita tak tahu. Kenapa tak bawa? Bukan tiap malam. Malam Sabtu, malam Ahad, mai ikut je. Tak mau ikut, tarik telinga. Jadi bising sikit. Masjid jangan berperaturan, kanak-kanak dia dibenarkan. Itu masjid mengarut. Kalau ada peraturan tu. Baik, biar dia bising sikit tak apa. Memanglah budak-budak. Awak tuan-tuan dulu baik sangat kan? Masa kecil dulu ni. Saya masa kecil-kecil besar ni pergi masjid sembahyang tarawih. Kami duduk belakang semua dekat 45 sah. Apa kita buat? Kawan depan sujud. Oh, kena tenang. Orang tua-tua duduk depan mana tahu. Kan sembahyang mana macam mana pun. Tapi akhir jadi mukti juga tuan-tuan. Budak-budak di kamera otak dia. Dia mari sambil dia main-main pun dia dengar. Kita ni sambil tunggu itu balik apa dia tak tahu. Jadi itu. Jadi saya harap di mana pun saya tengok. Jadi kita harap insya-Allah mudah-mudahan kita jangan jadi baik seorang. Kita ayat ni bagi kita tak aman. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai yang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu. Jadi kita lah ni banyak ibu bapa ni duk jaga diri je. Alhamdulillah kita. Semayang jemaahnya, dengar kuliahnya, subuh, maghrib. Alhamdulillah. Tapi sorang-sorang kita ya. Anak entah ke mana, apa duk buat di rumah pun kita tak tahu. Sebab itu kata ulama, kalau kita nak didik anak, masa anak tapak tangan anak lebih kecil daripada tapak tangan pak. Umur 7-8 tahun tu janganlah bawa amat baru 2 tahun. Ni besar dia tapak tangan kecil. Dia ikut ayah, tak mau. Tunjuk tapak tangan. Dia apa? Tak apalah ikutlah. Jangan tunggu tapak tangan anak lebih besar daripada tapak tangan pak. Dah 20 tahun dah, 25 tahun dah. Dia ikut ayah pergi masjid. Pergi anak pergi apa? Dia kacau saya tak mau pergi. Ni tunjuk tapak tangan dia. Okey, tak payah. Pasal masa tu tapak tangan dia dah lebih besar dari tapak tangan kita. Tak jadi apa dah, tak ada apa dah. Nak lentar buluh ni daripada rebung. Udah di buluh lentar apa lagi? Ini masalah dia. Itu tuan-tuan. Jadi kita kena ajar diri kita, keluarga kita sekurang-kurangnya. Kalau tak boleh hajak orang lagi pun, kita penuh je ni.